Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran kita pada sesi ini pada tajuk mula-mula tajuk pelantikan Rasulullah sebagai Rasul. Ini peristiwa mula-mula Nabi terima wahyu. Okey. Pelantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah. Tarikh dia 17 Ramadan. Okey. Dan pelantikan Rasul ni Nabi jumpa dengan satu makhluk nama dia Malaikat Jibril alaihissalam. Umur Nabi ketika tu 40 tahun. Nabi terima surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu Nabi berlaku peristiwa tu di Gua Hira. Jadi poin-poin ni hak Ustaz tulis ni awak kena ingat. Baik, seterusnya dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia, okey, sebelum pada tu Nabi duduk 13 tahun di kota Mekah. Selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi dilantik umur 40 tadi. Dan Nabi duduk 13 tahun selepas dilantik menjadi Rasul. Dalam tempoh 13 tahun tu Nabi dakwah dua peringkat. Peringkat yang pertama, Nabi dakwah secara rahsia. Rahsia ni selama mana? Selama 3 tahun. Maknanya Nabi dakwah kepada orang-orang terdekat sahaja. Dan juga sahabat-sahabat baik ya. Tidak secara meluas. Dan tempat Nabi kupu, tempat tu nama dia Darul Arqam. Darul Arqam ni satu rumah. Nama sahabat nama dia Arqam. Nabi kupu semua sekali situ. Dan dikatakan nak masuk rumah Arqam ni ada password. Nak masuk tu ada password. Sebab Tok Sewi orang kafir tahu bahawa Nabi tengah mengajar. Okey. Dan dalam dakwah secara rahsia ni, poin yang awak kena ingat, lelaki pertama siapa dia? Abu Bakar. Lelaki pertama peluk Islam, Abu Bakar. Wanita pertama peluk Islam, Sayyidatina Khadijah. Hamba pertama memeluk Islam, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Dia ni merupakan asalnya hamba. Dan Nabi ambil dia jadi anak akak. Seterusnya, kanak-kanak pertama peluk Islam, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni bukan orang lain dengan Nabi. Dia sepupu Nabi Muhammad. Tu. Baik. Tu untuk tajuk dakwah secara rahsia. Sebab dakwah secara rahsia. Apa Nabi dakwah secara rahsia? Yang pertama, ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat setempat. Contoh Islam bawa suruh sembah Allah. Masyarakat Arab jahiliah ketika tu dia sembah berhala. Situ lain dah. Kalau contoh agama Islam tak suka riba. Tapi masyarakat Arab jahiliah suka riba. Mengamalkan riba. Tu ajaran. Sebab tu Nabi dakwah secara rahsia. Sebab dia yang pertama ni ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat setempat. Dan yang kedua, sebab dia supaya tidak dikesan oleh musyrikin Mekah. Nabi dakwah secara rahsia tu sebab dia tak siwi dikesan. Kalau kesan ni takut orang khianat macam-macam. Yang ketiga, untuk mengelakkan penentangan terbuka oleh musyrikin Mekah. Okey. Kalau Nabi dakwah secara rahsia, tak ada lah penentangan secara terbuka oleh orang musyrikin Mekah. Dia tak tahu dan tak ramai orang tahu dan tidak ada apa-apa tindakan Nabi kena. Baik, seterusnya kita pergi ke hikmah dakwah secara rahsia, dakwah secara tertutup ataupun secara rahsia, samalah. Yang pertama, ajaran Islam tidak diganggu. Ni sebab Nabi dakwah secara tertutup ni, hikmah dia ajaran Islam tidak diganggu. Dan yang kedua, membina kekuatan umat Islam. Dalam tempoh 3 tahun tu Nabi bina kekuatan. Nabi pasak akidah.
Tu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, penentangan terbuka dapat dihindari. Jadi tak ada orang setuh Nabi, tak ada orang kosek Nabi dalam tempoh dakwah secara rahsia. Seterusnya kita pergi ke tajuk dakwah secara terbuka. Dakwah secara rahsia tadi, Nabi dakwah selama 3 tahun. Dan dakwah secara terbuka, Nabi dakwah selama 10 tahun. Bila kali pertama Nabi dakwah secara terbuka, kali pertama tu di Bukit Safa. Nabi naik di Bukit Safa dan Nabi panggil semua orang Mekah. Dan siapa dia orang pertama hina Nabi Muhammad? Nama dia Abu Lahab. Abu Lahab ni bukan orang lain dengan Nabi Muhammad. Dia ni pak saudara Nabi sendiri. Tu Abu Lahab. Dan lepas daripada dia hina Nabi Muhammad, satu surah Allah khususkan untuk mencela perbuatan Abu Lahab tu. Surah tu nama dia Al-Masad. Surah Al-Masad ni biasa kita baca. Surah Al-Masad ni surah Tabbat Yada. Tu. Baik. Antara peristiwa-peristiwa seksaan gapo hak berlaku zaman Nabi. Contoh, Rasulullah sendiri terima seksaan masa Nabi pergi dakwah di Taif. Taif ni satu kawasan yang tinggi. Kalau kita macam kamera Highland lah. Nabi pergi di Taif, Nabi dihalau keluar, dan bila Nabi dihalau keluar tu, penduduk Taif tu sendiri ambil batu, ambil kayu, pekung ke dia. Sehingga menyebabkan Nabi luka. Okey, Nabi luka, dan bila mana lepas Nabi luka, Nabi pergi jalan, sehingga kan Nabi jalan tu bunyi macam Nabi pakai lipas basah. Sebab apa? Sebab dalam kasut Nabi penuh dengan darah. Sebab Nabi luka. Tu. Dan peristiwa kedua, keluarga Yasir. Keluarga Yasir ni keluarga istimewa. Sebab seluruh ahli keluarga dia masuk Islam. Susah nak jumpa dalam tempoh 13 tahun duduk di Mekah ni. Susah nak jumpa keluarga yang 100% peluk Islam. Keluarga Yasir ni betul. Yasir suami dia, isteri dia nama Sumayyah, dan anak dia Ammar, semua tiga-tiga ni peluk Islam. Yasir suami dibunuh, disula. Isteri dia nama Sumayyah, sama dengan suami dia, dibunuh dan disula. Dan Sumayyah jadi wanita pertama hak syahid di jalan Allah. Akhir sekali kena ke bahagian anak dia selamat, tidak dibunuh. Okey. Dan peristiwa Bilal bin Rabah, dia bunuh, dicederakan oleh tuai dia. Bilal bin Rabah ni hamba, dia ada tuai dia sendiri katak dia. Okey. Seterusnya peristiwa Zinirah. Zinirah ni seorang perempuan yang mana matanya dicucuk sebab menegakkan agama Islam. Akhir sekali Khabbab ni pernah satu kali di dahi dia diletakkan satu besi panas sebab Khabbab ni masuk Islam. Jadi tuai dia tahu, tuai dia nak marah, tuai dia ambil besi panas dan letak di dahi Khabbab. Hikmah dakwah secara terbuka. Gapo hikmah dia? Yang pertama, umat Islam berani menegakkan kebenaran. Kalau sebelum ni dakwah secara rahsia, dan bila dakwah secara terbuka ni, kita boleh tahu siapa dia orang Islam yang berani. Nabi sendiri, Abu Bakar. Jadi kita boleh tahu siapa dia yang berani, dan ramai orang Islam yang berani. Yang kedua, penganut Islam mantap akidah. Bila kena katak, bila kena khianat, sahabat-sahabat Nabi ni jadi iman dia kuat. Abu Bakar, Ali, Nabi Muhammad sendiri, iman dia kuat. Yang ketiga, bebas menjalankan dakwah. Lepas dakwah secara terbuka ni, bebas. Tak ada dah kata nusuk. Macam rumah Darul Arqam tadi nak masuk, kena ada password. Tak ada. Maknanya bebas menjalankan dakwah, tapi kena ancaman sama. Baik. Yang keempat, akhir sekali, Islam tersebar dengan luas. Islam boleh tersebar sehingga dalam tempoh 13 tahun tu ramai orang Madinah hak pergi ke Mekah berminat dengan agama Islam, dan akhir sekali dia panggil Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Okey. Sekadar tu saja untuk tajuk
pelantikan Rasulullah. Kalau ada gapo-gapo tak faham boleh tanya. Sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.